Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada malam yang berbahagia ini dapat meneruskan kuliah kita. Mudah-mudahan dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, dirikan solat. Dia tak kata sembahyanglah, dia kata dirikanlah sembahyang. Ada perbezaan. Sallu satu, aqimus solat satu. Sembahyanglah kamu satu, dirikanlah sembahyang lagi satu. Kalau mendirikan sembahyang itu maksudnya menurut undang-undang peraturan dan memelihara waktunya, memelihara syarat dan rukunnya, dan memelihara khusyuknya. Itu sebab sembahyang ada peringkatnya, dipanggil tasliman satu, penyerahan, dan tabaddulan, maknanya perjuangan nak lawan kata-kata hati, kata-kata bisikan itu. Barulah takhasyu'an, naik sikit taraf, khusyuk sikit. Kemudian takhaddu'an, lebih rendah lagi jiwa dan perasaan mereka. Tadarru'an, lagi rendah. Ujungnya tamallukan, rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu peringkatnya. Tasliman, tabaddulan, takhasyu'an, tadarru'an, takhaddu'an, tamallukan. Tamalluk ni maknanya kerinduan kita Allah Subhanahu wa taala. Rindu tu yang payah. Takhasyu'an, khusyuk pun payah, rindu lagi payah. Maksudnya kita beribadat itu seolah ada rasa kerinduan. Bagaimana orang rindu agaknya, rindu pada seseorang itu, bagaimana perasaan. Kan bila kerinduan dapat diatasi, kan lega. Orang yang dirindu tu dapat ditemui, kan lain rasa. Kita dengan Allah tu rasa rindu. Sebab bila nak mati suka, rindu. Kata isterinya, saya rasa saya awak nak meninggal. Kata Bilal, suka hati aku nak meninggal, kan cepat aku bertemu dengan Rasulullah SAW. So, bila pindah daripada Madinah ke tempat lain, meninggal semua, dia pun pindah sayur. Kita tamalluk tu hujung tamalluk, maknanya kerinduan itu. Itu peringkat naik-naik. Sebabnya solat ni memang nampak macam mudah mengikut hukum fiqh. Kita belajar hukum fiqh 13 rukun tu lah, tak ada apa. Itu lahiriah saja. Niat, takbiratul ihram, kan, jadi betul. Fatihah, rukun, i'tidal, sujud, dua sujud, akhir, selawat, salam, tertib. Itu jelas. Isinya tak ada. Isinya dalaman itu. Itu sebabnya orang zaman dulu ni kalau semayang ke kaki pun tak apa, dia tak sedar. Pasal itu panggil fana itu, ke rasa binasa dalam dirinya. Dunia tak ada dah, yang nampaknya lah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Sahrawadi, mula-mula saya ke Mekah yang saya nampak Kaabah itu. Tapi yang kedua saya tak nampak Kaabah, yang saya nampak Allah saja. Kaabah dah tak nampak dah. Nah, itulah maknanya kerinduan itu mengatasi segala.
baru seronok sembahyang. Mana imam lama ke, imam sekejap ke? Kalau lama imam lagi sedap dia. Kita pasal boleh imam lama kita risau. Memang Nabi pesan pun, iza shalla ahadukum ma'a jama'ah falhaffif. Bila salah seorang itu sembahyang berjamaah, ringankan. Fa inna bihim dhaif. Ada orang yang lemah, ada orang tua, ada budak. Nabi pun kalau tengah sembahyang dengar budak-budak menangis, dia ringkaskannya sembahyangnya. Pernah juga berlaku di waktu subuh, main subuh, imam dilantak macam panjang-panjang, pening makmum. Dia adu ke Nabi Rasulullah tadi semua, imam ni panjang benar semua. Yang paling imam lempih jangan buat, orang banyak kerja. Maknanya itu dia kaedahnya. Tapi bila sembahyang seorang-seorang tengah malam tu, kita berbisik, kita mengadu hal, kita merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya tangisan di tengah malam itu, menitik air mata itu, adalah merupakan tanda-tanda kita akan letakkan di bawah yang arasy kepada mahsyar. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu. Seorang lelaki ingatkan Allah di waktu malam, maka mengalirlah kedua air matanya. Itu nikmat ya. Itu nikmat sembahyang. Bila nak rasa nikmat tak tahulah kita bila. Itu sebabnya kita di sini dia kata man sarra ayyalqa Allah ghadan musliman falhafiz ala haul salawatil mafruḍat haitsu nada bihinna fa inna Allah ta'ala syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda fala umri law sallaitum fi buyutikum kama yusalla hadzal mutaghallif fi baiti la taraktum sunnat nabiyikum la dhalaltum. Maksudnya barang siapa yang suka bertemu dengan Allah besok, besok maknanya musliman, seorang yang muslim, naklah dia pelihara sembahyang lima waktu itu yang telah diperintahkan kepadanya. Sungguhnya Ta'ala mensyaratkan kepada nabi-nabi kamu petunjuk-petunjuk sunnah, petunjuk sembahyang itulah. Jadi maknanya kalau nak bertemu dengan Ta'ala dalam keadaan seorang yang muslim, menyerah, jagalah sembahyang itu, jaga waktunya, jaga undang-undangnya, jaga syaratnya, jaga peraturan. Kadang-kadang syarat sembahyang itu mudah, ada 5 je. Yang pertama, mengetahui masuk waktu. Mengetahui itu dia yakin. Yang agak ini macam isya kan ni, tak boleh. Terus yang tengok budak balik sekolah, masuk waktu dah kot, budak balik sekolah, dia bersembahyang. Tengok budak balik pukul 10, cuti sekolah. Itu nak kita sembahyang tengah malam, isya, masuk waktu ni, dia bersembahyang kan. Tengok orang masjid azan, kan, rupanya orang masjid lambat azan itu. Tapi dia ragu-ragu pasal awal-awal dia tidak yakin. Walaupun waktu sudah masuk, dia tak cari waktu tadi, tak sah sembahyangnya. Dia gagap masuk ni, sembahyanglah. Walaupun waktu sudah masuk, tak sah pasal dia tak cari. Kayak juga kesempurnaan solat. Dan hadis yang lain disebut, kata matar salawatul khamsah kamil nahrin jarin ala babi ahadikum kathiril ma' yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marat wa hal yabqa alayhi min ad-darni syai'un. Ini saya semua dalam video ikir sebut. Dia kata umpama sembahyang 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir di depan pintu kita, mandi 5 kali, ada tinggal tak lagi? Tak ada. Begitulah sembahyang 5 waktu yang dilakukan itu, bandingannya habislah dosa. Dosa tak ada dah kalau sembahyang 5 waktu kita lakukan. Ikut 6 tu lah. Itu sebab apalah hal mukmin untuk berjaya, untung, berbahagia orang-orang yang beriman, yang mana sembahyang mereka khusyuk tu. Jadi seolah-olah apa ni khusyuk ni? Mana khusyuknya? Hadir hatinya
dia tahu dia sedang sembahyang. Hati di sini, hati dia di sini. Dia sembahyang sini, hati di sini. Tak sama orang tidur tu. Orang tidur, dua orang tidur, sebelah belah tidur, seorang kelana, seorang Mekah, tak sama. Mimpi kan kelainan dua orang tu, tak sama. Itu sebabnya kita nak khusyuk itu tidak semestinya pejam mata. Ada orang pejam mata, lagi pejam, lagi macam-macam datang. Macam-macam filem lagi datang kalau pejam mata. Pejam mata punya makruh. Tetapi kalau pejam mata itu boleh khusyuk, tidak makruh punya pejam mata. Maka sembahyang gelap-gelap punya makruh. Syaitan kan ramai waktu gelap. Kita nak qiyamul lail pun pasang lampu. Kenapa gelap-gelap? Pasang lampu terang sikit. Minta pelita malam-malam siapa suruh. Lagi syaitan yang ada ramai mengundang dia begitu. Jadi khusyuk itu. Pasal hati kita ini kalau dia semayang dia berjalan. Masalahnya hati kaedah hati. Hati itu akan berjalan kalau kita berhenti. Kalau kita berjalan, hati berhenti. Kita tak sama. Dia berlawan. Kita berjalan, hati diam. Kita berhenti, hati berjalan. Barangnya dulu angan macam-macam. Orang main bola, tak ingat benda dia. Kau berlari lagi. Hutang 40,000 tak ingat dia. Dia berlari lagi. Keleduk. Macam-macam ingat. Nanti dia semayang, Allah Akbar, syak dah merayam pada dia. Dah pergi, setelah pada dia. Sebab itu maknanya kita hati ni dia nak bersih. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Hati Allah Ta'ala itu baik, tak terimakan yang baik-baik. Jaga makanan baik. Itulah dia bagi takhali itu. Takhali mana buang-buang. Sifat mana buang. Sifat sombong, sifat takabur, sifat tamak, sifat cintakan dunia, buang. Tak adalah takabur hati itu. Bila hati masih tersangkut dengan dunia, dengan semayang beringat, ingat. Baca, ingat. Itu takhali itu buang. Apa-apa keadaan hati itu kena buang. Itu kita istighfar banyak-banyak, bagi ya Latif banyak-banyak, ya Latif, ya Latif, ya Kudus, ya Kudus itu nak bersihkan hati. Ya, begini dia. Ambil. Itu sebabnya juga Nabi menyebut apa dia kata, khamsu salawatin iftarallahu ala ibadihi faman jaa bihinna tammatin lam yanqushunna istighfafan lahum bihaqqihinna istighfafan bihaqqihinna kana innallaha ahdun ayyudkhilahul jannah. Maksudnya 5 salawat, 5 sembahyang yang diperlukan Allah kepada hamba-Nya, barang siapa yang membawa, yang melaksanakannya secara sempurna, sedikit pun tidak dikurangkannya, maka Allah ada janji padanya untuk masukkan dia ke dalam syurga. Itu janji dah tu. Kemudian wa man tarakahunna istighfafan bihaqqihinna lam yakun indahu ahad insya rahimahu wa insya adzabah. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang 5 waktu itu, maka tidak adalah ada janji dari Allah kepadanya kalau dia tak dikasihaninya, kalau tidak diazab. Maknanya kalau tak sembahyang itu dua jelah, sama ada Allah ampunkan dosa ataupun Allah azab. Kalau sembahyang tak ada, itu dah janji akan dimasukkan ke syurga. Jaga je lah. Itu sebabnya kita perhatikan, merenungkan kasihnya Allah kepada kita. Kasih. Tak sembahyang pun harapan juga boleh masuk juga. Mudah-mudahan saja. Tapi tak janji. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Boleh jadi tak ada azab. Kan ada orang yang diutus ke dalam dunia ini untuk beribadat dan untuk masuk syurga.
Ada orang datang ke dunia beribadat tidak untuk masuk surga, itu takut. Ada orang yang tidak beribadat tapi untuk menemukan surga, ada. Ada orang yang tidak beribadat dan tidak untuk masuk surga. Dia takutnya orang itu dihantar untuk beribadat, akhirnya dia masuk neraka. Ada orang yang tidak beribadat tapi diarahkan menemukan surga. Nah, itu nasib baik para sahabat dulu. Hari ini masuk Islam, petang kan dia pergi perang, mati dia. Adakah tuan-tuan tahu Nabi kata ada orang tak pernah semayang dia masuk surga? Itu dia. Nah, masuk Islam terus pergi perang, terus mati. Itu maknanya dah janji dah. Tapi tidaklah boleh kita kata mudah-mudahan mudah-mudahan saya ni tak semayang, mudah-mudahan masuk surga ni. Bolehlah mudah-mudahan bolehlah. Tapi kita, saya pesan, kita orang Melayu ni dia baik. Orang tak semayang pun didoakan dia surga. Itu kelebihan dia. Tak semayang kawan tu, dia mati dia bawa surau semayang, menjenazah dia. Dia waktu hidup dia tak pernah ke surau, waktu dia mati dia hantar ke surau. Mudah-mudahan masuk surga dia. Tak mahu harapan sajalah. Pasal berdoa tu wajib. Itu dia. Menjenazah wajib doa, ya Allah ampunkan dosa dia. Itulah. Maknanya ada lagi peluang juga untuk masuk surga tu, ada juga. Pasal kita ni Allah Ta'ala sayang. Mati dia jahat di mana pun, marah dia mati, semayang, wajib semayang ke dia. Itulah kelebihan dia. Bunuh diri dia bunuh, kena mana? Bunuh diri dia, kena semayang, wajib semayang. Tak boleh kata ni kafir ni, tak. Kalau dia bunuh diri itu dia tahu memang dosa, nak bunuh juga, wajib kita doakan, wajib semayangkan. Nak tak? Tapi kan taklah sayang juga hari itu. Kita tak sayang, tak sayang. Itu sebab tuan-tuan lihat pula ada lebih kurang 16 kelebihan ataupun faedah-faedah ataupun kelebihan yang telah beri pada orang yang sembahyang. Pertama, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, dah tak ada redanya selesai masalah. Dia kalau salah redha berita tak ada masalah lah. Dia sayang. Yang kedua, malaikat pun sayang kepada kita. Malaikat penjaga, malaikat jaga kita dan sayang kepada kita. Yang ketiga, merupakan sunnah para nabi. Sembahyang itu sunnah para nabi. Nabi Muhammad SAW sebelum Isra Mi'raj dia sembahyang 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Nabi sembahyang 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang sebelum Isra Mi'raj, sebelum diterima sembahyang. Makai agama Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim AS. Kemudian mendapat cahaya ma'rifat, cahaya ilmu, nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pun nur, semayang pun nur, cahaya. Kemudian itulah punca keimanan. Maknanya nak beza antara orang beriman tak beriman, semayang lah. Walaupun ada kata saya walaupun tak semayang iman ada, tak betul itu. Walaupun tak semayang iman ada. Macam ada orang ngaji sedekah, ini ngaji sedekah, ustaz dia kata saya ni walaupun saya tak semayang saya baca sedekah. Sedangkan kalau bersedekah tak semayang pahala tak dapat. Sedekah ke Mekah ke Umrah ke 10 kali dia tak semayang tak dapat tu kosong. Kemudian dimakbulkan doa-doanya. Doa-doa orang semayang ni tak terima. Sebab saya pesan tuan, kita lepas semayang jangan lupa berdoa. Nak cepat berdoa sikit, pendek jadilah doa yang tinggal, kurang-kurangnya berdoa lah. Itu sebabnya ada syariat sembahyang hajat. Syariat sembahyang hajat buatnya sembahyang malam kita berdoa minta Allah Ta'ala makbulkan permintaan kita. Kalau dulu kita belajar sembahyang hajat ni kita baca Fatihah sekali, kuliah 10 kali.
Kan? Rekan kedua, Fatihah sekali, Allahu Ahad 10 kali. Salam, beri salam. Kemudian sujud balik, baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 10 kali. Kemudian selawat 10 kali. Rabbana atina fid dunya 10 kali. Baru minta. Cakap Melayu tak apa? Kalau tak faham cakap Melayu tu, habis satu bab. Itu mudah. Kemudian yang susah sikit, yang mudahnya banyak. Semayang 2 rakaat, baca Fatihah, Qul al-kafirun sekali je. Dan baca Fatihah rakaat kedua dan Allahu Ahad sekali. Kemudian sujud. Dah habis sujud, dah habis salam, sujud. Kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41 kali. Lama tu, dah cabut mata pun 41 kali. Habis duduk baca wa idh qala ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala aw lam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi qala fakhudh arba'an min at-tayri fasuruna ilayhi thumma ja'ala kulli minhunna juz'an thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya. Sampai itu je. Baca 41 kali. Surah Al-Baqarah ayat 260. Ujungnya ya'ti dekat saya thumma ud'uhunna, menang panggil mereka itu, ya'ti dekat saya, nanti ia datang segera. Segera itulah kita minta. Sempurna segera tu kita minta, kita punya permohonan pun disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa tu minta. Undang-undang dia tak boleh dalam semayang tu mesti kosongkan kepala. Ingat Ta'ala ya, tak ingat apa yang minta. Dia minta ujung tu baru minta. Tu undang dia. Kita memang terbayang-bayang dah ada dah. Jaga jangan sampai terminta ujung. Buat kerja dulu baru minta. Kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah dulu minta. Selalu kita silap. Kita lalu minta dulu baru buat ibadat. Dah, kita ibadat dulu baru minta. Itu yang mudah sikit. Susah dia lagi. Kalau masalah berat lagi, baca apa? Kita baca kan pertama Fatihah Qul Huwallahu Ahad 10 kali. Dekat yang kedua Fatihah Allahu Ahad 20 kali. Dekat yang ketiga baca Fatihah dan Allahu Ahad 30 kali. Baca Fatihah yang keempat sekali dan Fatihah Allahu Ahad 40 kali. Jadi apa? 100 kali. Boleh kakak. Satu ni nak minta macam ni. Berat punya permintaan. Habis duduk, salam duduk, baca Allahu Ahad lagi 50 kali. Istighfar 50 kali. Selawat 50 kali. La haula wala quwwata illa billah 50 kali. Baru minta. Jangan boleh ke tak? Itu yang tak boleh. Upah wang. Bagi RM5 dah. Yang muntah untuk semayang ke mana. Jangan macam cara ada. Mana semayang itu makbul nak doa gitu. Itu cara. Habis. Kemudian dan amalan diterima. Amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi doa dimakbulkan, ini doa apa nama? Amalan. Dan yang ke-8, rezeki pun diberkati. Rezeki diberkati. Kemudian badan pun berehat. Semayang ni tenang. Tuan baca kan di buku tulis bawah ni. Kalau boleh sembahyang ke mana? Menabi solat itu. Jadi payah nak faham itu dia tu. Mana kesimpulannya? Sembahyang dia rehat. Dia orang kajian pula 4 mazhab. Hambali di sini kan. Ini banyak kawan kita yang pegang segitu. Hambali tu orang sekarang panggil Wahabi. Itu Syafi'i sini. Kan. Hanafi bawah pusat. Maliki lurus.
Dikaji orang dari segi kesehatannya, Syafi'i yang canggih ada buat kajian. Tapi ini sebenarnya dia boleh buat kajian sangat. Ni kerja Allah Ta'ala, hanya lahiriah sajalah, nak tahu hikmatnya. Kita ni relax sikit. Hambali di sini kan, kita menengok tak penat. Menengok tak penat, dia tak penat, kita menengok penat. Kalau Maliki di luar je, kita faham dia semayang, dia tak semayang, dia luar sangat. Pasal dia tangan lurus, dia senang jalan kan, lihat sopan dia elok je. Pasal mazhab kita boleh bergerak 3 kali turun, batal. Jadi orang semayang ni tenang. Kemudian wasilahun al-adab, menjadi senjata pada musuh. Menjadi senjata. Maknanya kalau kita semayang betul-betul khusyuk, tawaduk. Satu kali di kampung saya dulu gitulah, di tengah semayang di masjid, banjir kampung, dia tengah semayang, air bilang gitu ya, mengelilingi dia tengah semayang. Hebatnya, bila bangun habis semayang, air pun sampai. Itu maknanya itu kelebihan. Sebabnya zaman Nabi dulu ada juga masjid untuk orang semayang tak sedar pun. Itu hebat, khusyuk itu. Sebabnya kalau kita baca sejarah Anas bin Malik, dia adalah Hajjaj bin Tahfi nak memotong kepala dia, tak jadi. Bukan semayang saja, ada amalan yang lain lah. Ada amalan lainnya. Terbiasa sikit. Kemudian menyebabkan syaitan bencikan kepada kita. Syaitan benci senang lah kita. Yang susah syaitan suka kepada kita. Syaitan benci kepada kita. Terus sebab dia ni, kita ni jangan lalai. Syaitan sentiasa mencari jalan untuk merosakkan kita punya amalan, akidah kita, dan membisik-bisik macam-macam. Jadi kita kalau nanti syaitan ganggu, betul lah, memang kerja dia. Yang dia datang nak ganggu member dia. Kita bukan punya musuh. Inna syaitan lakum aduun fattakhidhu aduwa. Syaitan tu musuh padamu, jadikan dia sebagai musuh. Kan dulu Iblis bawa anaknya jalan-jalan untuk beri kursus bagaimana nak mengasuh orang. Lalu depan orang, tempat orang berjudi, tak singgah. Anaknya ni, ayah tak singgah ke? Tak payah, asal itu member kita. Mana yang berjudi tak payah singgah. Yang berjudi tak payah singgah, pasal dah syaitan dah. Itu maksud. Kemudian menjadi syafaat kepada seorang yang melaksanakannya, menjadi syafaat. Kemudian menjadi pelita di kubur, lampu di kubur, menjadi lampu. Kemudian menjadi hamparan di bawah perutnya, di kubur, di bawah lambung. Dan yang ke-11, boleh jawab soalan mungkar dan nakir, boleh jawab soalan mungkar dan nakir. Dan yang akhir sekali adalah menjadi kawannya di hari kiamat nanti, di kuburnya hingga hari kiamat. Itu sebab kita kiamat besok soal semayang kita menjadi naungan di atas kita. Semayang menjadi payung kepada kita. Kemudian menjadi mahkota di kepala, menjadi pakaian di badan, menjadi cahaya di hadapan, menjadi lindungan dari api neraka, menjadi hujah dan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi berat pada timbangan dan senang melalui titian sirat. Akhir sekali ialah menjadi kunci untuk masuk syurga. Jadi kunci untuk masuk, habis. Ini kelebihan dia, kesempurnaannya mesti ada ilmu,
Ilmu pula sempurnanya ada 3. Kita nak sembahyang ni mesti ada ilmu. Pasal dikatakan bahawa beramalan sedikit dengan ilmu lebih baik daripada amalan banyak tapi tak ada ilmu. Amalan biar sedikit dengan ilmu. Kalau ilmu tak ada, jahil beramal tak ada. Kan dikatakan seorang alim tidur, orang jahil beramal. Syaitan tak takut pun orang jahil tu. Dia beramal 40 malam 45 malam pun dia takut orang alim tu. Pasal pun dia kacau dia, terjaga dia, dia betulkan orang bayar itu tak nak. Kalau tidurnya orang alim tu dia baik daripada beramalnya orang jahil. Maka penting ilmu tu kesemuanya ada 3. Apa dia? Yang pertama dia kata mengetahui perbezaan sunat dan wajib. Di sembahyang ditahu mana sunat, mana wajib. Ketahuilah bahawa kalau sekiranya dia tadi sembahyang lupa tahiyat awal, tak ada apa, dia tahu sunat, dia boleh sujud sahwi ataupun tak payah. Dia tahu sunat sujud sahwi pun hukum sunat. Ada orang dia berhenti sembahyang, dia berhenti, tak sah, dia tak sah. Ataupun yang paling ketara ialah takbir. Takbir niat. Niat mesti ada 3. Qasad, ta'arud dan ta'yin. Kan? Qasad maknanya sengaja aku sembahyang. Ta'arud fardu. Ta'yin zuhur. Ini 3 aja. Kan senang niat. Aku sembahyang aku zuhur dah. 4 rakaat tak payah sebut tak apa. Kalau tak sebut pun tak apa. Makmum wajib sebut, imam tak. Kan pilih je. Aku main zuhur kan senang. Apa nak bayar? Allah apa dah masuk dah. Tapi kita ni pasal nak baca tu sengaja aku sembahyang pada zuhur 4 rakaat ikut imam tunai kan panjang. Allah barangkali payah. Pasal baca niat tu dibaca, lintasan tu khatar ni. Niat tu di hati jangan kepala. Kepala tu macam fikir, hati ni kan Allahu Akbar sudah, panjang pun tak apa. Ni Allah. Ataupun kita Allahu Akbar dah Fatihah dah Tadolfi tak datang mesti. Kau sebut zuhur ke semua hari tadi? Sudah. Turun balik tangan. Pasal lah naik turun. Tak kembali lagi pasal apa? Kita pegang kaedah al-yaqin la yuzal bisyak. Ada yakin la yuzal bisyak. Yakin tidak boleh dihilangkan kerana datangnya keraguan. Ingat. Ya? Yakin tidak boleh hilang kerana datangnya keraguan. Yakin itu 100%. Ragu tu 50-50. Ambil yang 100 lah. Siapa ambil yang 50 tu? Kita dah pegang dapat dia ada habis. Datang bisikkan syaitan mengatakan kau 3 ke 4 maghrib tadi. Datang. Ingat lagi, yakin tak boleh hilang kerana yang zat, kerana syak. Yakin 100, syak 50-50. Wazan 75-25, waham 25-75, jahil bangang. Itu dah bisa itu 5. Jadi maknanya sama ada wuduk walhan namanya. Syaitan yang walhan yang mengganggu wuduk. Itu yang nama itu tu. Kita tidak aku berwuduk sah. Aku nak berwuduk sah. Nama itu wuduk sah. Ini kita nak panjang. Nawaitu rafa'al hadathil asghari fadlan alayya lillahi ta'ala. Sengaja aku berwuduk mengangkat hadas yang kecil perlu atasku dari kiblat Allah Ta'ala akan bayar. Aku wuduk sudah sah. Kan saya ceritakan dulu seorang anak murid ambil wuduk tak masuk niat. Tuan aku tak buat. Kau menyelam kolam tu senang. Dia pun menyelam niat sah. Menyelam niat serentak sah. Tertib dia serentak dia panggil. Dia pun nyelam.
was-was juga. Tuan, saya was-was juga, tuan. Awak tak wajib sembahyang. Kenapa, tuan? Awak gila. Was-was. Nah begitu, untuk tahu mana wajib dan sunat. Kalau sekiranya tertinggal doa kunut, kita beri salam, kunut lupa tadi, tak apa, boleh sujud. Walaupun lepas salam boleh sujud. Tahu bila ibukan. Asalnya ikut Syafi'i, sebelum salam, lepas salam baru sunat, boleh sujud lagi. Nah itu kaedah, itu ilmu. Tetapi kalau kita sekiranya menjadi imam ni, dia lupa doa kunut, dia sujud. Makmum pula baru dah subhanallah, dan dengar dia tu makmum, subhanallah, lanjut imam bangun balik baca doa kunut. Makmum tak boleh bangun, makmum mesti sujud juga. Pasal imam tadi bangun tak sah, pasal dia sujud. Dia sudah masuk rukun, dah sempurna rukun, tak boleh bangun batal sembahyang. Kita fikir dulu, kalau kita rasa imam sudah batal, kita muqaddamah. Kalau kita rasa imam terperanjat, tertunggulah dalam sujud tu, mengah nunggu. Kalau kita rasa tak jadi imam ni, maka aku berpisahlah dengan imam yang kabut ni. Bukanlah. Tetapi kalau imam sudah sampai hak rukuk, tak rukuk lagi, tak sujud lagi, dia tak sujud dah, dia bangun, boleh baca doa kunut. Tapi dia sujud sunat juga, sujud sahwi pas sudah melampaui had rukuk, sudah melampaui had rukuk. Sama juga kalau ayat awal, imam tu ayat awal sampai bangun, tegak elok dah, pegang dah, farah dan makmum, dia pun duduk balik, makmum kena berdiri, ikut diri, dia turun tu tak sah. Memang kena kabut. Atau imam mayang lebih rakaat, mayang zuhur 5 rakaat, makmum boleh pilih, nak tunggu imam pun boleh, nak mufarakah pun boleh. Tapi kita rasa farlah kita makmum, dia tak tahu je ni imam kabut, kita mufarakah, berpisah aku dengan engkau imam yang tak tiba bahasa. Kan bisa di sana main tarawih, saya ada imam tu masuk rakaat ketiga, subhanallah dan makmum, dia tak dengar, dah habis 3 rakaat dah tu makmum gini suatu bangun tu, yang tak bangun sesuai saya sebelah, agar kamu tak bangun ni. Tak bangun. Memanglah imam kena ikut, selagi imam tu betul, tak betul tak ikut. Itu sebab imam ini salah rakaat kena tegur, tak tegur kena ikut. Atau imam kain koyak, dia tak tahu, kita subhanallah tak boleh, sebab subhanallah imam pernah subhanallah benda ni, kita tahu kain koyak, maka nak makmum belakang itu tu, makmum belakang imam mesti pandai jadi imam. Jangan jadi duduk belakang imam tu tak pandai jadi imam. Kan nak ganti imam, dia naik di tembalan imam tu, maka kain koyak, imam makmum mesti ambil alih kos imam secara paksa. Imam makmum depan. Kalau imam faham lah, kalau imam tak faham, tengok dalam belakang. Itu kedah. Itu mustahwi yang wajib mandi yang sunat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui sunat atau wajib dalam wudu. Kita tahu juga, nak mengetahui sunat dan wajib rukun dalam wudu. Dia tahu orang ini boleh ni umpama tadi telinga lupa, tak apa lah, sama juga. Kalau kita dah wudu dah, dah lagi suara dah, ingat dia kepala dah basuh tadi, tak payah pakai lah, tak boleh, jangan ikut. Tapi dalam wudu lagi, kena ikut. Tengah basuh kaki, kenyal, wanita basuh, kena basuh pula. Kalau masih dalam wudu lagi, yang sudah keluar pada wudu, tu basuh tak boleh pakai lah, tolak.
Kadang-kadang kita ni terlalu nak jaga lagi susah kan. Takut tak sah mayat, kita ikut sangat gelagat syaitan tu. Banyak orang. Satu kawan kita dulu, dia mandi hadas pukul 3 pagi, pukul 5 tak selesai, pukul 5 pagi 2 jam mandi hadas, dah hijau muka. Satu orang perempuan gitu, dia mandi hadas besar tu, sampai anak nangis, mak sudah dia keluar dia masuk balik. Syaitan bisik dia kata bawah dada dia tak basah. Dia cerita itu dekat kapas bawah dada basah. Nampak? Syaitan bisik. Syaitan duduk bilik air dia, mainkan dia. Akhirnya kita jemur, kita tak sembahyang. Satu kawan bersabar dalam gitu, datang sini nak hukum, datang hukum ni. Dia ni lalu babi lalu, bersuara saja dia, tak sembahyang dia. Dia rasa akan babi dia gitu. Ni dia main. Kalau itu yang membiasakan ikut syaitan. Kalau kita Allahu Akbar, dibisik juga peduli saja. Sudah menyebu aku sibuk ni. Kita ikut je. Ikut. Besok jadi pula macam gatal kan. Jangan tahu. Dekat ini pula gatal. Sini pula gatal. Kita semayang memang gatal, cuma sambung sikit. Bila kita gatal satu, dia gatal tempat lain. Bagaimana? Dah lama kita pun menggatal. Bagaimana? Yang ketiga, kita mengetahui tipu daya syaitan. Itu ilmu. Kita nak tahu syaitan ni tipu daya dia. Macam lah kita semayang kan, elok semayang, seorang semayang, tiba ada pula ikut belakang jadi makmum, selok pula semayang pula, atau lagu lebih sikit daripada biasa. Syaitan macam dia lah, dia pandai bisik. Dia kata orang yang jadi sikit malu dia pandai. Dia lama pengalaman lama, macam subuh lah, hujan lebat, pukul 5 pagi hujan lebat, surau tidak lebat ni, pergi buatlah, pergi tengok orang seorang pun tak ada, dia seorang aja kat tingkap pintu seorang pun azan, kita ke azan tak ada tamu lah, kaman tadi pak, 5 seorang kita, tak apalah, mission dia bagus dia tu, pergi kerja pagi tadi hujan, seorang tak seorang, aku seorang aja, kan? Kalau tak boleh seorang tu, kan? Dia rasa dah syaitan kunci betul tak? Macam semain tahajud lah, tahajud. Orang tanya, nanti hujan tak? Tadi saya habis tahajud hujan. Siapa suruh tahajud? Betul hujan sudah. Saya elok tahajud, Assalamualaikum, apa dia? Hujan. Sejuk lagi, saya main tahajud sikit je. Bunyi kan? Nampak dia pusing buat tulang. Itu saya jaga macam dia semain doa, main doa. Setiap seorang siapa pun tahu, nak beranak dia nampak ring telefon, angkat telefon, bapak mana? Buat main duha, suka je main duha. Bahaya tu, dia suka bahaya dah tu. Maknanya kita rasa orang tahu kita main duha, tik lagi sono masa orang tahu. Maknanya kita ada rasa nak orang nak tahu. Atau tadi asal, benar hujan lebat pun sampai ini pukul 6.45 macam asal kan. Dari mayang orang tu bapak mana? Bapak masak, celaka betul. Malu aku masak. Pasti tak kena orang tu. Tu syaitan. Kita tahu gelagat syaitan nak tipu kita bagaimana. Susah tu dia. Susah. Mungkin gila syaitan kan dia pengalaman lama, bukan satu 2 hari kerja. Dia kursus lama bapak dia. Iblis tu lama, kerja lama. Kita ni manusia kan bagus, macam-macam dia buat ni. Habis itu tu buat. Kemudian yang kedua, wuduk yang sempurna lah. Yang pertama, membersihkan hati dari hasad. Itu wuduk. Wuduk tu bukan wuduk lahir saja, dalam kita wuduk. Maknanya membersihkan hati daripada perasaan dengki, perasaan hasad. Memang dalam manusia ada hasad kuat. Itu dalam sejarah, mula-mula dosa ialah kerana sombong.
iaitu iblis lah. Yang kedua hifz, loba. Yang hasad lah, Qabil dan Habil. Qabil bunuh Habil kerana hasad, merebutkan perempuan tu lah, nak jadi isteri tu. Hasad lah, nak kita nak jaga, bersihkan hati dia. Satu. Yang kedua suci daripada dosa. Suci daripada dosa. Itu istighfar tu. Dan kita kena rajin-rajin bertaubat, rajin-rajin beristighfar. Dan yang ketiga, meratakan air dan tidak membalik. Rata-rata betul. Jangan lebih empat, dengan lebih tiga. Walaupun nak berurut tepi sungai, dikali pun dengan lebih. Dianggap membalik juga. Membalik bukan mesti membuang. Maknanya kita penggunaan tu dianggap membalik. Tetapi kita kena ilmu lain pula. Sekiranya kita dah sedang berurut, kamatlah kita tak sunat masa muka 3 kali. Sekali je untuk digalakkan cepat-cepat berjemaah. Itu pula cukup sekali. Tetapi kalau waktu hampir habis, wajib sekali dan haram 2 kali. Itu pula pasal yang dipentingkanlah sembahyang itu mesti dalam waktu. Tersebu ambil wudu walaupun azan maghrib, asal tak tinggalkan, jadi haram. Kita ingat, pembaziran pun salah, tak rata pun salah. Tapi kalau sekiranya satu tak rata, kena 2 kali. Maksud rata itulah, satu rata sekali, itu okey satu. Pertama tak rata, yang kedua tu dikira satu. Maksud rata dikali tu, tiap-tiap satu kali tu rata ke semua, baru dikira satu. Yang kedua rata, baru kira 2. Kalau yang pertama tak rata, yang kedua mengatakan yang pertama, kira 1. Gitu. Itu kesempurnaan wudu. Kemudian yang kesempurnaan pakaian pula. Yang pertama halal. Itulah. Kalau orang tanya, apakah sah hukum sembahyang dengan kain yang rampas kecuri? Sembahyang sah. Dia sembahyang sah. Jangan tanyalah, apa hukumnya? Dia kena loteri, pergi ke Mekah buat haji. Sah tak haji? Sah. Tapi pahala tak ada lah. Itu je. Sah berdasarkan kepada rukun. Maknanya duit buat lain. Tapi macam kita ikut yang hisap lah kan. Tolak, campur, tolak, campur. Tolak, campur kan. Tolak, campur, tolak. Apa lah? Sembahyang itu wajib. Pakaian haram. Jadi tak ada pahala. Gitu. Tolak campur, tolaklah gitu. Senang ikut hisap. Dalam kitab usul fiqh sebut sembahyang di tanah yang dirampas. Sembahyang di tanah yang dirampas. Kita rampas tanah orang, sembahyang tidak. Atau rumah buat duit yang haram, sembahyang sah, pahala tak ada. Kalau sembahyang tanah haram, apa hukumnya? Ini setengah-setengah kan tanah haram kan gitu. Salah. Kau dapat balik 1,000 tanah haram. Dia dalam kaedah fiqh dapat man ahya ardan fahya lahu. Barang siapa yang hidupkan bumi itu, maka bumi itu dia punya. Salah. Ya, dan orang tanah haram kan, bukan tanah haram tanpa izin itu, dia menghidupkan bumi itu, kira dia punya. Kaedah dia. Man ahya ardan fahya lahu. Barang yang menghidupkan bumi itu dia punya. Bila ada benda baru, kerana negara ada apa lah, itu saja. Itu pertama, kain yang halal. Soalannya, orang lelaki pakai sutera, bayar sah tak? Sah. Ini haram lah. Orang perempuan sembahyang pakai sutera, najis kata tak? Sah nanti. Bulan najis tidak najis. Bulan sutera. Tapi sutera sekarang ni dah campur lah. Orang lelaki boleh pakai sutera yang campur. Jadi orang lelaki boleh pakai sutera yang campur boleh.
Ataupun orang lelaki ini dinasihatkan oleh doktor, awak boleh pakai kain biasa, boleh pakai kain, mesti pakai kain sutera kerana badan gatal. Kalau dia pakai baju biasa ni, dia gatal, dia boleh pakai sutera yang lembut tu. Mereka kalau nak pakai sutera, ni akan gatal badan. Boleh pakai. Yang pertama, yang kedua, bersih daripada najis. Bersih daripada najis. Kain mesti bersih daripada segala najis. Dan yang ketiga, memakai pakaian tidak bermegah-megah. Bukan nak menunjukkan kain kesempurnaan dia. Itu dia pakaian. Boleh tapi yang ketiga pula dekat sikit. Yang ketiga, waktu. Waktu yang pertama, memerhatikan waktu. Kita tahulah waktu sembahyang pukul berapa, jam pukul berapa. Tengok waktu pukul berapa. Cuma soalan, mengapa puasa kena tengok anak bulan? Mengapa sembahyang boleh pula tengok jam, tak tengok matahari? Puasa kena tengok bulan. Malaysia tengok bulan tapi action je. Tak nampak pun puasa juga. Tak nampak lagi juga kan. Tengok bulan action aja. Bila dengan orang marah apa pula sebenarnya popong tak nampak nak bulan. Dengan ini syaratkan besok hari raya. Kita sebut dapat tak nampak. Sebenarnya tak nampak. Malaysia ni anak bulan dia tak nampak, belum besar pun dia tak nampak. Problem dia. Pasal apa? Puasa tengok bulan ada hadis. Semayang tak? Jibril kata, wahai Muhammad, ini start semayang. Besok dia, ini penghujung semayang hari. Dia tak sebut tengok tadi, tak tengok. Dia sebut ini waktu dia. Maka tak wajib tengok matahari. Tapi kita kalau jam tak ada, kita boleh tengok lah. Masa subuh, dia ada dua fajar. Fajar kadhib, fajar sadiq. Kadhib tu maknanya dia punya apa namanya, cahaya tu terus tegak. Itu tak masuk lagi. Yang pecah tu, itu masuk subuh. Dia bagi fajar sadiq. Zuhur diincir matahari. Tegak pada kita, tengok ya. Kalau dari ke bawah ke barat, masuk waktu dah. Kalau asar, tegakkan benda ini, tegak. Dari barat, dia punya bayang timur. Jadi sini bayang dia. Jatuhkan barang, jatuhkan benda itu. Banyak bayang, panjang bayang pada benda, masuk waktu asar. Masuk matahari, maghrib masuk. Senang. Hilang mega merah, habis maghrib, masuk isyak. Itu senang je. Kalau tak dijam. Itu sebab kita kalau puasa lagi bahaya. Kalau kita tersilap makan, terawal makan, habislah. Lagi 2 minit kita makan, tahu silap, batal kena qada sehari. Dulu di Kelang, waktu saya sekolah Kelang dulu tu, Kelang dah pakai meriam buluh, meriam rotan. Nak buka puasa tu, boom. Hari tu dah menghadap ke masjid tu, hari duduk makan, tunggu puasa, boom, bunyi meriam. Habis makan, rupanya meriam buluh. Meriam buluh, apa-apa imam habis ke satu masjid tu. Bukan, tak kenal meriam bersih dengan meriam buluh. Orang dah lapar tak kenal kisah. Satu hari kalau saya ingat lagi tahun 65 gitu lah, 66 itu lama dah. Yang kedua, telinga memperhatikan azan. Telinga mendengarkan azan. Yang ketiga, hati selalu ingatkan ketibaannya. Makna hati itu menunggu. Sebab kita dah habis sembahyang, ingat balik sembahyang sembahyang daim tu, sentiasa sembahyang. Habis isyak, ingatkan subuh. Habis subuh, ingatkan zuhur. Sentiasa hati ingatkan waktu-waktu. Mata apa namanya, hati ingatkan waktu, ketibaan masa, mengenang-enangkan waktu. Mata, telinga mendengarkan azan. Sebabnya apa namanya, nak pesankan kadang-kadang seorang masjid bersilap. Azan ni hukum sunan.
Mengaji itu hukum wajib. Tu tengah saya mengajar, buat dari bila azan je, ranjat berceramah. Tak ada warning langsung. Setengah Allah Akbar. Korang-korang nak azankan juga, beritahulah berceramah tu. Saya nak azan sekejap, dia dah berhenti. Setengah ceramah tu azan je. Bila aku tak tiba bahasa juga. Tapi tak payah azan pun tak apa. Tak payah azan pun tak apa. Pasal kita mengutamakan mengaji. Kita ada utama dan paling utama. Kita ada yang utama dan paling penting dan yang paling penting. Macam kita nak semain sunat, orang datang rumah, tinggalkan sunat tu, menghormati tamu. Yang kita Assalamualaikum, ni buat sunat tak dapat. Sama juga orang kita tengah baca Quran, member sebelah tidur sebelah, kita perlahankan baca Quran tu, menghormati orang tidur tu. Berhubungan kita dengan manusia, kita jaga ke tu. Banyak hal kan. Kita tengah makan, orang datang, ayatlah makan. Kita makan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu tetamu kan tu. Macam-macam, banyak benda yang bagi kita ambil perhatian pada sini. Nak betul-betulkan balik. Banyaklah hal ni supaya betul ya. Jadi InsyaAllah sambung bersama akan datang. Panjang ni ya. Akan datang buat kiblat. Apakah pandangan Ustaz? Apakah hukum sekiranya seorang ingin menaikkan solat taubat, tetapi dia takut akan masih melakukan dosa? Jadi begini, samalah taubat ke taubat ke. Maknanya dia tak boleh kata dia takut, pasal dia belum tahu hidup lagi besok. Maknanya dia bertaubat, mana taubat? Besok buat lain. Dia yakin yang hidup, yang mati tu mungkin malam ni mati. Besok jangan sebut. Besok buat pula. Besok awak hidup ke? Belum tahu. Sekarang ni kita kira besok jangan kira sekarang. Dosa yang ada ni kita taubat dulu. Besok nak buat tu besok besar. Besok belum tahu hidup. Pasal kita hendaklah meyakini mati itu akan mencelah di antara ujang dan sini. Taubat sekarang, mudah-mudahan akan ampunkan dosa kita. Besok kita nak buat pula, kita belum tahu kita akan buat. Jadi besok kita dah mati. Itu kita. Maknanya besok buat pula taubat pula. Mudah-mudahan ampunkan dosa kita. Pasal manusia sudah begitu perangainya. Tuan-tuan tahu dah punya manusia itu ada syariat taubat. Jadi tidak bolehlah kita buat satu batu loncatan, tak apa, buat dulu besok taubat lah. Tak itu. Terbimbang sebelum taubat mati dulu Tuhan. Maka taklah taubat sentiasa. Tiap-tiap orang yang buat dosa itu mesti taubat sebelum 2 jam. Allah ampunkan dosa. Tak tulis. Selepas 2 jam tulis. Dalam 2 jam tertobat. Malaikat akan mesyuarat, dia tak tulis. Jangan kalau kita buat nanti ada pedang sing dalam malam ni, besok tobat kita. Tak boleh kita salah. Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nazzil bil ilmi qulubana واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن محن صغارنا واشغل بالعجبار أكثرنا وقنا شر والساوس الشيطان وأجلنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.